Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada DJ Anggun tadi yang baru saja untuk menyerahkan untuk rancangan seterusnya untuk pagi ini. Jadi alhamdulillah kita ditemukan lagi hari ini dengan izin Allah, hari Jumaat penghulu segala hari 5 Mac 2021 bersama dengan 11 Rejab 1442 Hijrah, dan bersama saya Ijo selaku penerbit dalam rancangan Adinu Khalis untuk hari ini. Dan seperti biasa setiap hari Jumaat di pagi yang berbahagia ini kita akan bersama dengan guru pembimbing kita iaitu yang berbahagia Ustaz Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sihat saya. Jadi untuk makluman kepada rakan-rakan pendengar juga boleh ikuti dan juga dengar balik sambungan pada tarikh 29 Januari 2021 kerana kita telah selesai ataupun habis tentang qada' mu'allaq dan juga qada' mubran. Jadi pada minggu ini Ustaz akan menyambung pula tentang pembicaraan tentang perkara baik dan jahat dalam qada daripada Allah. Jadi sebelum itu saya mempersilakan Ustaz untuk mukadimahnya. Dipersilakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada Ijo dan kepada sidang pendengar slot Ad-Dinul Khalis. Mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang sebenar, agama yang suci, dengan akidah yang suci, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dengan ibadah yang sebenar-benarnya yang berlandaskan kepada ilmu, dan dengan kosak hati yang suci beribadah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana Ijo sebut tadi, slot yang terdahulu membicarakan berkaitan dengan qada' mu'allaq dan qada' mubram. Jadi Ijo sebut tadi insya-Allah akan menyambung berkaitan dengan qada' baik dan jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum daripada saya masuk kepada tajuk qada' baik dan jahat, saya nak mengulangi kembali hak berkaitan dengan qada' mu'allaq dan qada' mubram. Selain daripada sidang pendengar boleh mengikuti hak selok-selok yang terdahulu dalam rakaman simpanan video hak FB Terengganu FM. Yes, sir. Yang mana sebelum kita pergi kepada membicarakan qada' mu'allaq, qada' mubram, kita kena mati kejap molek dahulu di rukun iman yang keenam. Sekalian perkara yang berlaku datang daripada qada' dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekalian perkara yang berlaku telah diqada' ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada azal. Sekalian perkara telah dikehendaki, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala. Kejap tu hak di tajuk rukun iman yang keenam, sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Qada' Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Kemudian apa yang Allah kehendak dan Allah tentukan sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini kejap sini sekalian.
telah diqadakkan oleh Allah pada azal. Apa yang telah qadakkan sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalaulah kita kejap molek situ sekalian telah diqadakkan oleh Allah, maka nak timbul muallaq tergantungnya macam mana sebab sekalian. Kemudian pula ketentuan Allah ini iradah dan ilmu. Jadi iradah dan ilmu ni menentu mengetahui sekalian pada sedia kala. Kemudian bila Allah Ta'ala sudah mengqadakkan, maka mustahil qada Allah berubah. Sebab apa mustahil berubah? Kalau berubah, di manakah duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak bicara hak muallaq mubram ni, hak ni kita kena mati di tajuk rukun iman yang ke-6, hak iradah ilmu hak azali. Selesai situ, barulah kita pergi kepada qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Ni dia kena satu-satu. Cuma ini sebagai peringatan lah. Sebab pembicaraan qada muallaq mubram di Lauh Mahfuz ini, kalaulah sebab Ad-Dinul Khalih ini, sebagai yang saya sebut dah sebelum daripada ini, saya akan mengikut susunan dalam kitab Tauhid Sifat 20, kitab Jawi, kitab Faridatul Faraid, karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Yang mana kitab Faridatul Faraid ni kira-kira gak di Fatani ke, di Malaysia kita ke contohnya, ada kira kitab hak ranking nombor 1, kitab yang mana rendah sangat pun tidak, tinggi sangat pun tidak. Dalam kitab ni cukup lengkap pembicaraan ke-6 rukun iman. Dan saya pernah sebut sebelum ini bahawa pembicaraan qada dan qadar di bawah pembicaraan sifat kudrah dan iradah agak panjang dalam kitab Faridatul Faraid. Tetapi dalam kitab Faridatul Faraid tidak didatangkan pembicaraan berkaitan dengan qada muallaq, qada mubram yang tercatat di Lauh Mahfuz. Makna nak mengaji qada muallaq mubram yang tercatat di Lauh Mahfuz ni, dia kena ambil kitab Tauhid Sifat 20, hak level hak lebih tinggi lagi. Hak level lebih tinggi ni kadang-kadang kita pondok ada ngaji lah. Kalau kapung kadang-kadang jarang-jarang tempat lah, jarang-jarang masjid dia baca kitab Tauhid Sifat 20 hak agak tinggi. Dia biasa ambil pertengahan, contoh hak level kitab Faridatul Faraid. Tapi saya nak sebutnya, dalam kitab Faridatul Faraid dia tidak membicarakan hak qada muallaq, qada mubram yang tercatat di Lauh Mahfuz. Dia hanya membicarakan hak tajuk rukun iman yang ke-6 jua. Mana sekalian perkara telah diqadakkan, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah pada sedia kala. Itu saja. Cuma saya tengok dalam buku-buku sekolah membicarakan berkaitan dengan rukun iman yang ke-6. Buku sekolah membicara rukun iman yang ke-6. Di bawah pembicaraan rukun iman yang ke-6 tu, terus didatangkan pembicaraan qada muallaq. Qada pecah kepada 2, qada muallaq dan qada mubram. Ni kena cermat molek sikit. Takut bawa faham kepada hak azali tu, hak rukun iman yang ke-6 tu hak azali. Ketentuan azali, qada azali, itu rukun iman yang ke-6. Jadi takut pergi salah faham, qada hak muallaq tergantung ni, kemudian berubah, itulah hak qada azali. Tu jauh lagi tu.
Jadi maknanya kita ni tak betul-betul berpegang dengan rukun iman yang keenam, qada Allah, iradah dan ilmu. Qada Allah, iradah dan ilmu sekalian. Tidak ada yang mu'allaq, tergantung, tidak ada. Kemudian qada Allah ni selaras dengan ilmu. Jadi kalau selaras dengan ilmu, mustahil berubah sama sekali. Jadi jangan naik kepada hak azali. Tapi dalam ada buku-buku sekolah tu dia terus pergi kepada qada mu'allaq, qada mubram. Ada satu buku sekolah yang memang untuk budak-budak awal lagi. Budak-budak awal lagi. Beriman dengan qada dan qadar. Apa dia qada? Qada adalah ketentuan Allah pada azali. Apa dia qadar? Qadar adalah pelaksanaan ketentuan Allah. Macam mana tu? Dia bermakna. Kemudian dipergilah kepada qada ni yang tidak berubah, qada yang berubah. Qada yang tidak berubah ni diletak kepada gambar mayat. Kemungkinan ajal. Kemudian qada yang berubahnya diletak gambar padi. Mungkin rezeki. Waktu berubah. Dia letak gambar orang berkahwin. Mungkin kita kata jodoh. Jodoh. Jadi hak tidak berubah ajal. Hak berubahnya adalah rezeki, jodoh. Tu gambar, tapi saya ni faham kot tu gambar dia. Begitu juga ada dalam buku sekolahnya dia letak qada yang ni yang tidak berubahnya kelahiran kita lelaki ke perempuan. Yang berubahnya contohnya kita sakit, berubah kepada kita sembuh. Tu di antara contoh-contoh. Jadi ni kena ambil faham molek lah. Kena ambil faham molek. Sebab kita nak pergi kepada qada mu'allaq mubram ada dua ni, janganlah kita lari daripada hak rukun iman yang keenam. Sekalian perkara telah diqadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada yang tergantung dan tidak ada yang berubah. Selesai situ. Kita pergilah pula kepada hak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membicarakan bahawa makhluk yang mula-mula yang dijadikan oleh Allah adalah qalam. Kemudian qalam diperintah oleh Allah supaya uktub, supaya mencatat di Lauh Mahfuz. Hak tu mana pula tu? Hak tu hak baharu. Sebab qalam makhluk Allah baharu. Lauh Mahfuz makhluk Allah baharu. Kemudian daripada Lauh Mahfuz malaikat catat ke dalam suhuf malaikat. Malaikat hak catat daripada Lauh Mahfuz tu pun baharu. Malaikat catat di suhuf malaikat. Catatan malaikat pun makhluk Allah baharu. Hak ni pergi kepada qada yang baharu. Hak qada yang baharu ni lah hak sebagaimana ni hak biasa-biasalah. Hak biasa-biasa kita duduk mengajinya, duduk dengarnya bab rezeki, bab ajal. Bab rezeki, bab ajal. Rezeki bertambah, ajal ni umur kita dipanjangkan. Ada dalam hadis yang menyebut seumpama tu. Ni kena letak molek lah. Contoh hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man sarrahu an satalahu fi rizkihi aw yun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Nabi kata sesiapa yang ingin, yang mahu diluaskan rezeki. Mana apa? Rezeki jadi luas. Atau dipanjangkan umur. Nak biar umur tu jadi panjang. Maka Nabi kata, maka hubungkanlah silaturrahim. Itu satu hadis. Kemudian hadis riwayat Imam Tirmizinya, la yaruddul qada ila du'a. Ila wa la yazidu fil umri ila albir. Tidak
menolak kehendak Allah, melainkan doa, dan tidak menambah umur, melainkan seseorang melakukan amal kebajikan. Hak ni hak mana pula ni? Jadi hak hadis tadi ni, sesiapa yang nak rezekinya luas, rezekinya bertambah, sesiapa yang nak dipanjangkan umur, hubung silaturahim. Kemudian tidak, hadis yang lain tidak menolak akan qada melainkan doa. Doa boleh menolak qada Allah, dan tidak menambah umur seseorang melainkan amal kebajikan. Jadi kita pergi kepada pembicaraan berkaitan dengan umur terlebih dahulu. Pembicaraan umur terlebih dahulu, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datang oleh ajal mereka, mereka tidak boleh menuntut tangguh sesaat, dan tidak boleh nak cepat sesaat. Bila sampai ajal Tuhan kata, lewat sesaat pun tidak, cepat sesaat pun tidak. Tapi dalam hadis pula, umur boleh dipanjangkan, hubung silaturahim lah. Umur boleh dipanjangkan, ditambah, buat kebaikan lah, Nabi kata. Tapi dalam ayat Al-Quran, bila datang ajal, lewat sesaat pun tidak, cepat sesaat pun tidak. Jadi seperti sudah bercanggah dah dia panggil. Sudah tanakut, sudah berlawan. Ni kena faham molek. Hak kata ajal sampai masa tidak lewat walaupun sesaat, tidak cepat walaupun sesaat, ini adalah qada azali di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Hak kata umur bertambah ni pula, ini pergi kepada catatan Luh Mahfuz. Dia gitu. Jadi di Luh Mahfuz, seseorang kalau hubung silaturahim, umurnya tambah. Ni contoh ni. Umurnya 60. Kalau tidak hubung silaturahim, umurnya 50. Jauh lagi dah. Dan ini semua perkara gaib ni. Saya sudah fikirlah. Jadi maknanya, kalau seseorang dia hubung satu rahim, dia buat kebajikan, Allah Ta'ala umur dia 60. Tapi kalau seseorang ini tidak hubung silaturahim, seseorang ini melakukan kejahatan, umurnya setakat 50 sahaja. Ni di Luh Mahfuz. Sampai masa seseorang hubung silaturahim, umurnya 60. Itulah hak azali. Sebab seseorang hubung silaturahim, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sampai masa seseorang ini dia tidak hubung silaturahim, berkelahi dengan orang tu, berkelahi dengan orang ni, umurnya setakat 50 sahaja. Jadi sampai masa seseorang tadi, perangai seumpama itu adalah qada azali. Jadi tergantung hanya di catatan Luh Mahfuz saja. Adapun di ilmu Allah, bicara qada azali, iradah dan ilmu, mubram, putuh belaka dah. Gitu je. Sekarang tu sudah kita faham. Tapi takdilah saya biasa tekan berulang-ulang, sebelum daripada kita nak bicara hak qada Luh Mahfuz, suhuf malaikah contohnya, mati molek dulu di tajuk rukun iman yang ke-6, sekalian telah diqadakkan oleh Allah yang bersifat iradah pada azali sedia kala, sebagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sekalian telah diqadakkan oleh Allah. Umurnya berapa? 60. Qada Allah tetap dah. Umur dia 50.
qada Allah tetap dah. Mati situ dulu. Dia kalaulah hak tergantung ni 60 ke 50 ke, dia panggil qada jugalah. Dia panggil qada juga. Tapi tergantung maknanya belum letak betul-betul lah. Ya. Belum letak betul-betul lah. Tak tahu lah. Jadi tu timbul situ lah, tak tahu. Tak tahu. Allah tak tahu, mustahil sama sekali. Kalau macam kita, contoh macam kita. Ni saya biasa sebut dah. Jadi slot sebelum ni pun saya sebut ni mungkin akan jadi terulang. Kita contoh kita. Ya. Kita buat satu-satu ketetapan, satu-satu keputusan. Kita bermusyawarah. Ada perkara yang kita mubram dah, putus dah, clear. Perkara ni kita sudah dapat keputusan sebulat suara. Okey, selesai. Beres masalah ni. Kita pergi pada ni hak masalah yang kedua. Berbincang. Tak jumpa kata sepakat. Tak jumpa kata sepakat. Okeylah, beginilah. Kita tengok kod hadapan macam mana. Kalaulah kod hadapan ni begini jadinya, kita buat pesen ni. Kalau kod hadapan sebaliknya jadi, kita buat pesen lain. Macam plan-plan Ni ada dua ni. Dua plan. Dua. Plan A, plan B. Plan A, plan B. Sebab apa? Sebab masing-masing ni, ni kata begini, ni kata begini. Pandai ni. Kemudian pindah pula pada tajuk yang lain, pada masalah yang lain. Bincang. Okey, kita tak putusan lah. Kita musyawarah semula kemudian. Habis. Kenapa jadi plan A, plan B? Sebab ilmu kita. Tu. Dia bergantung pada ilmu sebab kita jahil. Kenapa perkara ni langsung kita tak wani putusan? Jangan. Takut jadi pesen lain. Sebab apa? Sebab kita tak jelas lagi ni. Faham tak ni? Persoalan ilmu kita sampai peringkat yang kita mesyuarat putus dah tu. Mesyuarat putus sebelah suara tu. Hak mula-mula tadi. Hak mula-mula tadi ni. Sampai masa kena ubah balik. Walah itu bukan keputusan sendiri-sendiri. Itu keputusan mesyuarat. Tapi kenapa ubah? Kerana apa yang kita jangka tak berlaku. Sebab apa? Sebab kita jahil. Lepas itulah kita terpaksa kena ubah ketetapan keputusan kita. Ilmu kita bermasalah. Jadi bila balik kepada qada rukun yang keenam, iradah dan ilmu sekalian. Tidak ada plan A, plan B. Tak ada tergantung. Dan berubah. Mustahil berubah. Sebab apa? Sebab qada, iradah dan ilmu. Situ. Jadi, hak kata tergantung berubah, itu adalah catatan Lauh Mahfuz. Catatan Lauh Mahfuz baharu. Ingat baik. Tapi, malaikat tidak mengetahui antara hak catatan yang tergantung tadi ni, umur 60 ke 50 ke sebelum yang berlaku, malaikat tak tahu. Sampai masa baru malaikat tahu. Adapun yang sebenar-benar akan berlaku adalah hak azali. Hanya Allah yang mengetahui jua. Ni kena letak asing molek tu. Bicara hak rukun yang kenang, hak azali. Kemudian qada Lauh Mahfuz. Qada yang tercatat di suhuf malaikat. Qada yang dicatat di budak umur 4 bulan. Ni. Dia panggil qada belaka ni. Tapi kita kena faham hak kita bicara rukun iman yang keenam, hak azali. Hak Lauh Mahfuz ni hak baharu. Tapi ada satu pengajaran tu, catatan Lauh Mahfuz yang azali disebut gitu. Catatan Lauh Mahfuz azali. Catatan tu qalam. Azali apa? Makhluk. Tercatatnya dalam Lauh Mahfuz. Azali apa? Makhluk. Sebab tu kena letak molek tu. Antara ketetapan Allah azali dengan catatan Lauh Mahfuz. Ketetapan Allah azali, rukun iman yang keenam, mubram belaka dah, putuh belaka dah. Kemudian catatan Lauh Mahfuz, itu baru. Dia kena beza dua tu. Jadi
pembicaraan hak muallaq mubram ini zahirnya adalah di Lauh Mahfuz. Di ilmu Allah hak rukun nikmat kenal mubram, putuh belah kedah. Letak itu. Dan mustahil ketetapan Allah Subhanahu wa taala ni diruka oleh orang lain. Orang lain ruka jadi berubah. Itu mustahil. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kita baca dalam doa kunung. Kerana sesungguhnya engkau lah yang menentukan dan tiada yang menentukan atas engkau. Dan ketentuan Allah, qada Allah tidak ada yang boleh merubah. Wala radda lima qadait. Wala radda lima qadait. Yang kita disunatkan baca selepas ada semayang tu. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Tidak ada yang boleh menolak akan barang yang engkau qadakkan. Wala radda lima qadaita. Tidak ada yang menolak akan barang yang engkau qadakkan. Hak mana tu? Hak azali. Hak Nabi kata tidak menolak akan qada melainkan doa. Ini qada yang tercatat di Lauh Mahfuz. Kemudian hak tadi cerita bab bab ajal. Dia masalah kata umur ni bertambah ke apa semua pula, ada khilaf di kalangan ulama pula. Ada kata yang bertambahnya adalah barakah dia. Umur sama, yang bertambahnya barakah. Dan ada yang menyatakan bahawa bertambah umur ni bertambah masa umur sungguh. Tapi bertambah hanyalah di catatan Lauh Mahfuz. Tapi hak azalinya, hak sebenar-benar, hak hakikat, hak mubrah putuhnya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tu hak azali, hak mubrah, hak putuh. Bila datang ajar oleh ajar mereka itu, maka tidak akan terlewat walaupun sesaat, tidak akan tercepat walaupun sesaat. Kemudian ada kita ni macam sekarang lah. Hubung silaturrahim adalah ketaatan yang besar. Itu ketaatan yang besar, hubung silaturrahim. Kita hubunglah silaturrahim. Patut ajal kita macam mana? Ini semua perkara gaib. Tak sudut fikir-fikir lah ni. Di ilmu Allah azali, malaikah pun tak tahu. Hak catatan Lauh Mahfuz pun gaib. Tu malaikah tahu tu. Sebab malaikah yang pelihara. Kemudian catatan di budak umur 4 bulan, malaikat catat ni. Wa yu'maru bi katbi 4 kalimat tu. Diperintah akan malaikat catat 4 perkara tu. Tu malaikat tahu sebab malaikat yang catat. Tapi malaikat catat sebagian yang ada di suhuf malaikah. Kalau yang ada di suhuf malaikah tu mu'allaq tergantung, maka catat di budak umur 4 bulan pun tergantung. Kalau di suhuf malaikah yang malaikah catat daripada Lauh Mahfuz putuh, maka malaikat catat di budak umur 4 bulan dalam kandungan ibu ni pun tergantung juga. Pandai ni. Hak mana sebagaimana hak ada di suhuf malaikat. Kemudian hak catat di budak umur 4 bulan ni pun gaib juga. Tak sedap fikirlah. Ke boleh CT scan. Lahirnya budak tengok malaikat catat terdahulu umur 4 bulan, malaikat catat macam mana. Gaib, sedap fikir. Sedap fikir tu. Sama juga dengan persoalan doa. Kita berdoa lah sebab apa? Ad-doa huwal ibadah. Doa tu ibadah. Kita sebagai hamba, kita berdoa. Kita berdoa ni ada bahagian itulah ketetapan azali. Tapi kalau kita nak buat contoh lah ni, nak buat contoh. Tapi ni gaib, jangan duduk menung, duduk mikir pula. Contoh. Berdoa ada bahagian. Tak berdoa tak ada bahagian. Ni hak di Lauh Mahfuz. Berdoa ada bahagian, tidak berdoa tak ada bahagian. Sampai masa dia berdoa. Berdoa pula cukup syarat berdoa, makan halal, pakai halal, berdoa di tempat yang mustajab, Mekah, Madinah tu. Berdoa di waktu yang mustajab, kemudian
diperkenankan, berubah nasib dianya. Berdoa itulah qada dan qadar. Berdoa cukup syarat itulah qada dan qadar. Dapat bahagian itulah qada dan qadar. Makna apa ni? Maknanya tetap dah pada azal. Ke kita berdoa ni bukan qada qadar hakikinya? Qada qadar juga. Sampai masa dia jenis tidak berdoa. Tak ada bahagian. Tidak berdoa itulah hak azal itu saja. Tapi bahagian kitanya, kita kena berdoa lah. Sebab kau hadapan benda gaib. Tapi berdoa kita ni pun adalah taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa siap. Akhirnya kita tutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita berdoa mulai dengan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam atas Rasulillah. Di akhir doanya walhamdulillahi rabbil alamin. Angkat kepujian kepada Allah. Sebab apa? Doa kita tu pun qada qadar, taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab dia begini je. Bab berdoa ni, jangan tinggal berdoa. Memanglah ketetapan Allahnya sudah mubram, sudah putus. Dia letak macam mana? Macam dia katanya, kita ni, qada sudah mubram, sudah putus. Sampai masa kita kenyang contohnya. Ni, faham tak ni? Sampai masa kita hilang dahaga contohnya. Sudah mubram, sudah putus di azali. Dah kita makan dah. Makan. Kita minum dah. Kita minum. Gitulah juga. Mubram sudah ditetapkan pada azal apa kau hadapan. Kita berdoa ke tak? Kita berdoa lah. Gitu je lah dia buat bandingan. Kita jangan tinggal berdoa sebagaimana kita tidak tinggal makan dan minum walaupun kita berpegang. Kenyang kita sudah ditentukan oleh Allah. Putus dah pada azal. Hilang dahaga kita telah ditentukan Allah. Putus dah pada azal. Tapi kita tinggal tak makan minum. Kita tak tinggal makan dan minum. Samalah juga. Apa yang berlaku ke hadapan telah putus diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa. Jangan tinggal berdoa. Berdoa adalah ibadah. Situ je. Doa tidak doa ya. Doa tetap doa. Sebab apa? Sebab itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh beginilah pula. Contoh. Kita berdoa. Berdoa ni contohlah berdoa. Sebab dalam buku, ada satu buku sekolah tu, contohnya qada yang mubram, yang putus adalah jantina. Tak boleh kita letak juga hak jantina. Kalau berdoa, kita akan dapat anak lelaki. Kalau tidak berdoa, kita anak perempuan lah. Daripada yang pertama, kedua, ketiga ni. Contoh. Ini jangan duduk mikir, ini benda raib ni. Jadi jantina sendiri pun termasuk dalam yang ketentuan yang tergantung. Boleh berubah. Kalau berdoa, dah anak perempuan pun, ya Allah, pergi Mekah tu. Buat umrah Mekah tu. Nak berdoa, nak anak lelaki. Kemungkinan. Catatan Lauh Mahfuz, kalau berdoa, boleh anak lelaki juga kemudian ni. Kalau tak berdoa, siapa ke bosulah anak perempuan. Ini benda baik ini, jangan duduk mikir menung pula sidang pendengar. Sama masa dia berdoa, boleh anak lelaki. Yang mana berdoa itulah hak ketentuan azali, hak mubram. Anak lelaki itulah ketentuan azali. Kenapa kata tidak? Termasuk dalam ketentuan yang tidak berubah. Sama juga hak saya sebut kata dalam buku sekolah, hak tak berubah, hak ajar tu tadi boleh umur dipanjangkan bila hubung silaturrahim. Tetapi sebelum nak hurah hak tergantung ini, kena biarlah kita faham molek dahulu hak tajuk rukun iman yang keenam, sekalian perkara telah diqadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sedia kala. Allah yang bersifat dengan iradah dan Allah selarah dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini contoh-contoh salah faham hak berkaitan dengan hak qada yang mu'allaq, qada yang mubram. Siapa peringkat? Ini contoh ambil pengajaran molek, dan ada orang yang
terbabit dengan pelajar-pelajar, dia kata memang terkadang bila dia tanya-tanya kepada sebahagian pelajar tu, mereka tak faham. Mereka pergi sandar hak Tuhan ubah ni hak azali. Dah kita berdoa, Tuhan ubah. Jadi doa kita ni bukan qada. Dah kata qada lah, Tuhan ubah kat mana lagi dah. Sebab memanglah Tuhan menentukan kita akan berdoa, dan memang Tuhan menentukan kita ada bahagian. Jadi kalaulah kita berdoa, dah Tuhan janjikan ud'uni astajib lakum, minta oleh kamu akan ada kena aku perkenan. Jadi makna hak Tuhan perkenan tu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa, hak kita patuh pada perintah Allah supaya berdoa, itulah qada dan qadar Allah. Tuhan perkenan, itulah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jangan seolah-olahnya Tuhan pun dah serendar, dah duk minta Tuhan serendar. Jadi Tuhan ni macam ibu bapa kita. Mula asal tak mau beri. Bila kita minta, rayu-rayu, mak ayah kita pun beri. Jadi macam mak ayah juga Tuhan kita ni. Tu mustahil sama sekali. Ada orang yang boleh katakan berkenaan jugalah. Macam ni Ustaz. Tuhan nak tengok dulu, dia kata. Tuhan nak tengok dulu sama ada dia hubung silaturrahim ataupun tidak. Kalau dihubung silaturrahim, Allah Ta'ala akan tambah umur dia. Kalau dia tidak hubung silaturrahim, bahkan banyak berkelahi dengan orang, maka ilmu umur yang ada tu pun cukup dah. Dah hidup balah dengan umur yang ada cukup dah. Tuhan tidak akan tambah. Dia kata Tuhan nak tengok dulu. Ya Allah, apa pemahaman yang seumpama tu. Ni bukan orang biasa-biasa. Orang tengok dulu macam mana sekalian telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa taala iradah dan ilmu. Nak tengok dulu ni, Allah belum lagi mengqadakkan. Allah belum lagi mengetahui, mustahil sama sekali. Dan ada pula yang kalau minta awal-awal tu Tuhan tambahlah umur. Tapi masuk hospital dah, last minute baru minta, Allah tak boleh nak tambah dah lah sebab minta lewat. Ada juga orang bawa faham seumpama tu. Mana kalau ya Allah panjangkan umur ya Allah. Ya Allah panjanglah umur dengan umur yang barakah ya Allah. Kalau minta semua pada awal, Tuhan berilah. Ni last minute masuk hospital, barulah nak minta, ya Allah panjanglah umur ya Allah. Jadi Tuhan tak perkenan dah, Tuhan dah ubah dah lah, dia kata. Sebab apa? Sebab lewat sangat minta. Jadi macam kita kata kok, Macam sanggup jugalah. macam ginilah. Macam kita kata sama-sama kita. Kalau kamu datang awal-awal nak minta kerja ni, saya boleh recommend. Sebab memang ada kekosongan. Tapi kamu mari last minute seumpama ni, saya nak recommend macam mana? Gitu lebih kurang. Jadi Allah gitu lebih kurang. Macam betul Kalau minta, jadi kalau minta awal-awal, Allah Ta'ala boleh beri. Ni minta last minute, tak sempat nak ejah ke macam mana. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak kita bicara, hak rukun iman yang keenam. Jadi kira-kira untuk slot kali ini tak masuk lagi lah hak berkaitan dengan qada baik dan qada jahat. Kita masih lagi menyambung pembicaraan berkaitan dengan qada muallaq, qada mubram yang tercatat di Lauh Mahfuz. Tapi kita mati dah di rukun iman yang keenam. Sekalian telah diqadakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan iradah yang selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian putus belaka dah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil berubah sama sekali. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita, hubung silaturahim, buat amal kebajikan, kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah syariat zahir yang diperintah oleh Allah Ta'ala kepada kita. Bila kita melakukan perintah Allah dengan hubung silaturahim, dengan kita buat kebaikan-kebaikan, dan dengan kita sentiasa berdoa, itulah juga
qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak berkaitan dengan qada baik dan qada jahat, insya-Allah lah kita akan sambung di slot akan datang. Kemudian kepada sidang pendengar, kalau kata ni saya biasa sebut berulang kali, tak boleh nak turut, ulang balik hak rakaman yang ada dalam FB Terengganu FM. Yang mana saya ni kira berangsur-angsur dah ni satu peringkat. Kalau sidang pendengar masih lagi tidak boleh mengikuti, jangan putus asa, kena carilah kuliah-kuliah yang lain pula, kitab-kitab yang lain pula. Ini kita bicara rukun iman. Tak lepas di rukun iman, amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kesemua kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang suci, akidah ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi tentang perkongsian kita, dah masuk lagi lah Ustaz ya, tentang perkara baik dan juga jahat. InsyaAllah pada minggu hadapan Ustaz akan membicarakan lagi lah. InsyaAllah ya. Hanya di sini saja untuk pertemuan kita untuk pada minggu ini. InsyaAllah minggu hadapan kita bersama lagi, sambungan seterusnya. Jadi sebelum kita berakhir dalam pengajian kita hari ini, seperti biasa saya mempersilakan Ustaz untuk baca doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaAllah pada minggu hadapan kita akan bersama-sama lagi dalam rancangan Adinul Khalis. Dan untuk itu kita terus kembali kepada DJ bertugas untuk pagi dini dalam Anggun Inspirasimu. Terengganu FM, masa ceria. Baiklah, terima kasih Ijo selaku penerbit untuk rancangan Ad-Dinul Khalis bersama-sama Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar untuk minggu ini. Jadi jangan lupa untuk ikuti lagi sambungan pembicaraan akidah ini pada minggu hadapan. Terima kasih juga yang dengarkan ataupun yang menonton menerusi live di page Facebook Terengganu FM. Baiklah, untuk jam kedua Anggun Inspirasimu nanti kita nak dapatkan laporan daripada rakan setugas dari bilik berita ehwal semasa Terengganu FM untuk satu majlis pelancaran pembudayaan norma baharu COVID-19 di Pasar Payang, Kuala Terengganu. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia Anggun Inspirasimu Terengganu FM.